illallah, la ilaha 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 illallah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada kali ini kita dapat bersama sekali lagi di udara, dan tajuk kuliah kita kali ini seperti yang saya janjikan, tajuk kuliah kita pada hari ini ialah konsep fana. Apakah yang dimaksudkan fana? Apakah konsep fana? Apakah syarat-syarat fana? Dan mengenai fana ini, dalam kuliah yang lepas telah pun saya kaitkan dengan derajat ihsan. Seseorang yang mau sampai ke derajat ihsan, menjadi seorang muhsin, dikurniakan oleh Allah ma'rifatullah, kemudian diletakkan oleh Allah dalam keadaan baqa' billah, mestilah melalui fana. Bila seseorang itu difanakan oleh Allah, diletakkan oleh Allah dalam keadaan fana, maka ketika Allah fanakan itulah orang tersebut akan mengalami pengalaman seperti yang Rasulullah sebut dalam hadisnya tentang ihsan. Al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu ialah anda beribadat kepada Allah seolah-olah anda melihatnya. Jika anda tidak lagi seolah-olah melihatnya, anda akan terasa bahawa Allah sentiasa memantau melihat diri anda. Jadi, usaha seorang mukmin untuk sampai ke derajat ihsan menjadi seorang muhsin, mestilah melalui fana. Sesudah difanakan, maka Allah akan letakkan dalam keadaan baqa' billah, menjadi seorang insanul kamil, arif al-kamil. Jadi jadi dalam kuliah kali ini saya nak terangkan apa dia maksud fana. Apakah konsep fana? Apakah makna fana? Ramai peminat tasawuf yang selalu menyebut tentang fana. Tetapi sayangnya mereka tidak tahu konsep fana, hakikat fana yang sebenar. Jadi kita mulakanlah tinjauan kita tentang fana ini menerusi makna fana itu sendiri. Kalimah fana memang sudah biasa kita dengar. Jadi apakah makna fana yang sebenar? Dari segi bahasa. Fana dari segi bahasa artinya hilang, lebur, lenyap, tidak ada. Sehingga tidak ada sama sekali. Contohnya, apabila kita ambil selai kertas, kertas itu ada. Nah, kita nampak, tapi kita bakar. Bila kita bakar, kertas terbakar, jadi abu, akhirnya kertas itu hilang. Abunya nanti pun hilang. Fana. Jadi fana itu dari segi bahasa ialah hilang, lenyap. Ya, tidak ada lagi. Tapi hilang, lenyap, tak ada lagi ini ada dua keadaan. Satu, lenyap, hilang yang sebenar. Yang kedua ialah lenyap atau fana dengan makna lenyap, hilang, hancur
tak ada lagi secara majazi. Jadi fana ni ada fana hakiki dan fana majazi. Kita lihat terlebih dulu contoh fana hakiki, fana sebenar. Tadi saya bacakan ayat 26 surah Ar-Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Kullun man 'alaiha fanin wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Pada hari kiamat itu, kullun man 'alaiha fanin, apa saja makhluk, apa saja kejadian yang Allah jadikan fana, fanin. Malaikat pun fana, hilang lenyap, apa saja. Yang tidak fana ialah wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal ada hanyalah zat Allah Subhanahu wa taala. Ini fana dengan berlakunya kiamat ini, semua makhluk hilang, lenyap. Ini fana hakiki. Fana hakiki. Di samping fana hakiki ini ada fana majazi. Kenapa dinamakan fana majazi? Hilang tapi ada. Terasa hilang tapi ada. Terasa hilang dalam rasa jasmani dan rohani seseorang hilang. Tetapi ada. Sebagai contoh, bila Nabi Musa difanakan oleh Allah, Nabi Musa dapati Bukit Tur Sina dan kejadian sekitarnya tak ada. Dia tak nampak lagi dah. Tapi Bukit Tur Sina dan kejadian sekitar tak ada sampai sekarang. Jadi fana yang dialami oleh Nabi Musa adalah fana termasuk dalam keadaan, dalam bahagian fana majazi. Fana hakiki itu nantilah bila berlaku kiamat, atau seseorang yang bila meninggal dunia ditanam, dikebumikan, beratus tahun kemudian maka hilang lenyap, tulang-tulang, daging semua pun tak ada, fana. Ini fana hakiki. Jadi fana yang kita bincangkan pada kuliah ini ialah fana majazi. Terasa hilang, nampak hilang tapi masih ada. Inilah fana majazi. Fana memang menjadi salah satu aspek dalam ilmu tauhid, dalam ilmu tasawuf yang dibincangkan oleh ulama tasawuf. Seseorang yang mau sampai kepada hakikat dan ma'rifatullah, sampai ke tingkat ihsan, mesti melalui fana. Seorang yang tidak difanakan oleh Allah, dia tidak akan sampai kepada hakikat dan ma'rifah. Jadi, saya tegaskan lagi sekali, seseorang mukmin yang ingin bercita-cita, bersungguh-sungguh untuk sampai kepada hakikat dan ma'rifatullah, mestilah melalui proses fana, iaitu apabila Allah kurniakan kepadanya fana. Bila seseorang itu difanakan oleh Allah, barulah orang tersebut mempunyai harapan yang cerah untuk sampai pada hakikat dan ma'rifatullah. Oleh kerana itu, seseorang yang terus mempelajari ilmu hakikat insan, ilmu rahsia insan, ilmu mengenal diri, seperti yang kita maklum, tidak akan dapat menyampaikan seseorang itu ke tingkat hakikat dan makrifah. Walaupun mereka yakin dengan cara mengenal diri, dengan cara
mengenal hakikat insan, rahsia insan, boleh sampai kepada hakikat dan makrifat, sebenarnya tak akan sampai, tak akan tercapai hakikat dan makrifat. Karena ilmu mengenal diri, ilmu hakikat diri, rahsia diri ini bukan ilmu yang boleh, yang mampu menyampaikan seorang pada hakikat dan makrifat sebenar. Karena untuk sampai kepada hakikat dan makrifat, mesti seseorang itu melalui proses fana. Telah pun saya terangkan, ya, apakah syarat seseorang itu fana. Dan syarat ini bukanlah saya yang menetapkan. Bukanlah ulama-ulama Malaysia ini yang menetapkan. Tapi syarat seseorang itu difanakan oleh Allah telah pun ditetapkan, disebutkan dalam pengajaran Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi yang meninggal dunia pada tahun 297 Hijrah. Beliau adalah seorang yang teralim di zamannya. Syekh Abu Qasim adalah seorang yang paling alim di zamannya. Macam mana kita tahu? Beliau adalah seorang yang paling alim, paling handal ilmunya berbanding dengan ulama lain. Saya tahu daripada catatan sejarah yang ditulis oleh ulama sezaman dengannya. Ada cerita yang berlaku, kejadian yang berlaku pada Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi, iaitu para ulama fiqh, golongan fuqaha telah membuat aduan, membuat report kepada qadi atau hakim di kota Baghdad pada masa hidupnya, bahawa Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi telah mengajar ilmu yang sesat. Jadi golongan fuqaha ini mau dan mendesak bersungguh-sungguh hakim kota Baghdad atau qadi Baghdad ketika itu supaya menjatuhkan hukuman sesat dan menghalau Syekh Abu Qasim Al-Junaidi. Oleh kerana desakan yang bertubi-tubi, maka hakim yang bertugas di kota Baghdad masa itu terpaksalah membicarakan Syekh Abu Qasim. Ketika hakim ini membicarakan Syekh Abu Qasim, Syekh Abu Qasim telah pun menjemput semua alim ulama yang ada di kota Baghdad dan sekitarnya berkumpul untuk mendengar perbicaraan. Di permulaan perbicaraan, hakim ini bertanya satu soalan kepada ulama, seluruh ulama yang hadir dalam perbicaraan itu. Soalan hakim ini mudah. Hakim ini bertanya kepada ulama yang hadir mendengar perbicaraan itu dengan menyebutkan, sebelum saya bicarakan Syekh Abu Qasim selanjutnya untuk menentukan hukuman yang setimpal, maka terlebih dulu saya tanya pada alim ulama yang hadir pada perbicaraan ini, adakah di antara tuan-tuan para ulama ini yang merasa lebih alim daripada Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi? Setelah ditunggu oleh hakim,
Sama para ulama yang hadir dalam perbicaraan itu diam saja. Tak ada seorang pun angkat tangan ke berdiri ke, tak ada. Didesak lagi oleh hakim supaya segera bangun, mengaku lebih alim daripada Abu Qasim. Tak ada juga. Karena itulah hakim yang bijaksana ini menyimpulkan. Para ulama sekalian, saya dan semua hadirin sudah menyaksikan bahawa tidak ada seorang alim yang melebihi kealiman Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi. Bermakna beliau adalah orang yang paling alim di kalangan kita. Sekiranya saya jatuhkan hukuman pada Syekh Abu Qasim Al-Junaidi dengan hukuman sesat, tentulah di dunia ini tak ada lagi orang yang tak sesat. Semua orang akan jadi sesat. Karena orang yang paling alim, saya hukum dia sebagai orang yang sesat. Jadi apatah lagi orang lain. Jadi kata-kata atau langkah yang dibuat oleh hakim ini yang sangat bijak, ya, diterima oleh para ulama. Dan para ulama puas hati bahawa ajaran Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi itu betul. Cuma anggapan mereka saja, kerana mereka tak faham, maka mereka menganggap Abu Qasim itu sesat. Jadi daripada cerita ini kita dapati bahawa Syekh Abu Qasim adalah orang yang teralim ketika itu. Jadi orang yang teralim ini telah pun menggariskan syarat seseorang yang difanakkan oleh Allah. Bila ada 3 syarat yang akan saya sebutkan ini, maka seorang itu insya Allah akan difanakkan oleh Allah. Tanpa 3 syarat ini, maka orang tersebut tidak akan difanakkan oleh Allah. Bila tak difanakkan, tak akan sampai kepada hakikat dan makrifah. Hanya orang yang difanakkan oleh Allah saja yang akan disampaikan oleh Allah kepada hakikat dan makrifah. Kan jelas? Kan jelas? Nak dapat hakikat, nak mencapai hakikat dan makrifatullah itu mesti melalui fana. Tanpa fana, tak akan tercapai hakikat dan makrifah. Jelas ya, kata Imam Ghazali, dengan mempelajari terus-menerus ilmu tauhid, sejauh mana, sedalam mana, setinggi mana, tidak akan tercapai hakikat dan makrifah. Kalau ilmu tauhid pun tidak menyampaikan kepada hakikat dan makrifah, apatah lagi ilmu kaji diri, ilmu hakikat diri, ilmu mengenal diri, ilmu rahsia diri yang digemburkan oleh setengah orang. Nampak kan bahawa ilmu kaji diri, ilmu hakikat diri, ilmu mengenal diri jauh, ya, seperti juga peribahasa Melayu, jauh panggang dari api, ya. Sangat jauh untuk sampai kepada hakikat makrifah, ya. Karena untuk mencapai hakikat dan makrifah, seseorang itu mesti melalui fana. Sesudah ketika difanakkan itulah orang tersebut dikurniakan Allah hakikat dan makrifah. Lalu diletakkan Allah dalam keadaan baqa' billah, seperti yang telah saya sebutkan dalam kuliah yang lepas. Jadi apakah 3 syarat yang telah ditetapkan oleh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi dan begitu juga dipersetujui oleh ulama tasawuf yang lain? Yang pertama, syarat fana yang pertama ialah sifat-sifat madmumah, sifat-sifat yang tercela sudah dibersihkan oleh Allah dari ruang hati atau dari aspek rohani orang tersebut.
sudah dibersihkan. Sebersih-bersihnya. Kemudian yang kedua, diikutilah sesudah Allah bersihkan ruang hati atau aspek hati atau aspek rohani daripada sifat madmumah, sifat yang tercela, Allah hiaskan pula dengan sifat-sifat mahmudah yang antara lain sifat taubat, sifat sabar, sifat syukur, sifat khauf, sifat roja, sifat zuhud, sifat tawakal, sifat redha, sifat mahabbah, sifat zikrul maut. Bila sudah Allah tanamkan 10 sifat ini dalam hati, sifat yang mahmudah ini dalam hati, kemudian syarat ketiga kata Syekh Abu Qasim, hati orang tersebut hendaklah ingat Allah semata-mata. Inilah 3 syarat. Bila hati itu dah ingat Allah semata-mata, tidak ingat yang lain, ada 3 syarat ini, barulah seorang itu dikurniakan Allah fana, atau Allah fanakan. Saya ingin bertanyalah pada mereka yang belajar ilmu hakikat insan, rahsia insan, ilmu mengenal diri, adakah boleh mereka ini akan melalui proses ini? Adakah dengan cara belajar ilmu hakikat insan, ilmu mengenal diri itu, sifat-sifat madmumah boleh hilang, sifat-sifat mahmudah boleh tertanam, hati ingat Allah semata-mata? Saya pernah menghadiri kelas ilmu mengenal hakikat insan, ilmu rahsia insan, lebih kurang 1 tahun. Tiap-tiap minggu kelas ada 2 kali. Cuba berapa puluh kali saya hadir. Sehingga kitab rahsia insan itu tamat. Kalau apa yang saya dengar diajar dalam kelas itu, memanglah mempelajari dengan cara mempelajari ilmu hakikat insan, ilmu rahsia insan, ilmu mengenal diri, tak sampai ke mana. Dari sudut ilmu pun banyak salahnya. InsyaAllah nanti satu kuliah saya akan ceritakan pengalaman saya ketika saya belajar ilmu hakikat insan. Tapi pada kali ini, kerana itu pada kali ini kita tumpukan nasihat pada tadi tentang fana ini. Sudah saya terangkan, orang yang teralim di abad ketiga Hijrah, Syekh Abu Qasim Al-Junaidi Al-Baghdadi telah menetapkan syarat seorang itu difanakan oleh Allah dengan 3 syarat. Pertama, sifat-sifat tercela sudah bersih daripada ruang hati. Kedua, sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat mahmudah sudah ditanamkan oleh Allah, dan hati hanya ingat Allah, tidak ingat yang lain. Apabila ada 3 syarat ini, barulah seorang itu difanakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa yang akan berlaku? Dan apa yang difanakan oleh Allah? Bila 3 syarat ni, apa yang difanakan oleh Allah dapat kita pahami dengan betul, dengan tepat bila kita gunakan dalil yang menceritakan seseorang difanakan oleh Allah. Di antara orang-orang yang beriman yang telah difanakan oleh Allah kerana memenuhi 3 syarat yang tersebut ialah para wali Allah. Ada sebuah hadis kudusi yang sahih yang menceritakan bagaimana Allah fanakan wali-wali Allah ini. Dalam hadis kudusi yang panjang, Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi."
Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bi syai'in uhibbahu ilayya mimma aftarabtuhu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sami'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yubsitu biha wa rijlahu allati yamshi biha fa idza sa'alani la u'tiyannahu fa idza sta'adzani la u'idannahu. Panjang hadis qudsi ini. Tapi hadis qudsi ini ya menceritakan wali Allah itu pernah difanakan oleh Allah. Dan ini hadis kursi, bukan kata-kata ulama. Hadis kursi yang sahih. Macam mana saya tahu sahih? Macam mana kita tahu sahih? Karena hadis ini digunakan oleh semua oleh semua para ulama, termasuklah ulama Wahabi. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah telah mengarang sebuah kitab, ya, sebuah kitab yang bertajuk Auliaullah, kitab yang menerangkan para wali Allah. Ibnu Qayyim Jauziyah menggunakan hadis ini sebagai apa dalil wujudnya wali Allah, sebagai dalil ciri-ciri wali Allah, bahawa wali Allah itu mesti dikurniakan oleh Allah hakikat dan makrifah. Sama saja dengan pandangan beberapa ulama lain. Imam Syaiuti, seorang ahli hadis yang terkenal, meninggal dunia tahun 911 Hijrah. Ya. Beliau pun menegaskan bahawa seorang wali Allah itu mesti ada tiga ciri yang penting. Pertama, dari segi ilmu, seorang wali Allah itu mestilah telah dikurniakan Allah hakikat dan makrifah. Seorang wali Allah itu mestilah arif billah. Kalau seseorang beriman itu hanya ada ilmu biasa, tidak dikurniakan Allah hakikat dan makrifah, dia bukan wali Allah. Syarat pertama dari segi ilmu, orang tersebut mestilah telah dikurniakan Allah makrifah. Bila telah dikurniakan makrifah, orang tersebut telah dikurniakan hakikat. Yang kedua, wali Allah itu mestilah bersifat al-muwadzibu bi ta'atillah, sentiasa taat pada Allah. Yang ketiga, al-mujtanibu 'anil ma'asi, sentiasa menjauhkan maksiat. Ini tiga syarat seorang wali Allah. Ya. Jadi Imam Syaiuti pun menegaskan, dan penegasannya sama saja, bahawa seorang wali Allah itu mesti dikurniakan Allah hakikat dan makrifah, telah disampaikan Allah kepada hakikat dan makrifah. Ya. Taat kepada Allah dan tidak melakukan maksiat. Kerana itulah Abu Yazid Bustami, apabila diajak para muridnya untuk melihat seorang wali yang berada di sebuah masjid, tiba-tiba Abu Yazid Bustami bila dekat dengan masjid itu, dia patah balik. Murid-muridnya bertanya, kenapa tuan patah balik? Tak menemui wali Allah itu. Wali Allah itu di depan masjid. Itulah wali Allah. Orang ramai sambut. Kenapa tuan tak jadi jumpa dia? Maka Abu Yazid Bustami, kamu tak nampak ke ketika wali Allah itu di depan masjid, apa yang dia buat? Kamu tak nampak? Orang yang dianggap oleh orang ramai dia wali Allah itu tadi meludah arah kiblat. Meludah arah kiblat dalam hukum fiqh makruh. Jadi Abu Yazid Bustami bila melihat
perbuatan orang yang dikatakan wali Allah ni meludah arah ke barat, melakukan perkara makruh. Jadi Abu Yazid Bustami ambil kesimpulan, ini bukan wali Allah. Ya, sebab itulah Imam Suyuti menetapkan 3 syarat penting seorang wali Allah. Pertama, dari segi ilmu, wali Allah itu telah pun disampaikan oleh Allah hakikat dan ma'rifatullah. Kedua, sentiasa taat kepada Allah. Ketiga, tidak melakukan maksiat sehingga makruh pun tak boleh nak dilakukan. Ini nyata sekali ya, bahawa apa itu, seseorang wali Allah itu telah pun dikurniakan oleh Allah anak.